Tak ada orang lain lagi. Sekejap, kita tunggu lagi sekejap. Saya cuba nak live dekat grup Facebook tapi tak dapat. Dia tak boleh nak connect. Selamat datang. Amir. Sekejap, saya try lagi sekali. Saya try nak live dekat grup Facebook tapi tak dapat connect. Sekejap, saya try lagi sekali. Share in a group. Biasa cepat tapi tak, mungkin connection tak bagus ke malam ni. Tunggu sekejap. Untuk Zoom ni saya dah record, so kalau nak tengok balik nanti saya akan upload dekat YouTube. Tak dapat, dia pusing-pusing je. Selamat datang semua. Saya ingat tak apalah. Kita tunggu je lah kalau tiba-tiba yang Facebook ni dah okey, terus biar je lah macam tu. Okay. So dah 9.31, kita start properly. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Pertama sekali saya ucapkan tahniah, terima kasih kepada semua kerana sudi meluangkan masa pada malam ni. Seperti mana yang sebelum-sebelum ni kan, biasanya kalau sesi revision saya akan buat hari Sabtu pagi, tapi disebabkan minggu ni saya ada kelas hari Sabtu dan Ahad, and then bulan 10 pun saya ada 4 session, 4 kelas, hari Sabtu Ahad, Sabtu Ahad. Bulan 11 lagi ada lagi 2 kelas Sabtu Ahad. So ada semua 8 kelas teknikal analisis yang dianjurkan oleh Persatuan Peribumi Persatuan Remiser Bumi Putra, ataupun nama pendek dia Peribumi. Yang ni wajib hadir lah. So tak boleh nak skip. Kalau skip kena penalty. So kena hadir juga. So tak boleh nak buat kelas, tak boleh nak buat kita punya revision untuk grup hari Sabtu dan Ahad. So, saya terpaksa buat malam lah. So saya ingat malam ni kita punya revision, saya nak habiskan sambungan kepada topik yang lepas tentang technical analysis bahagian chart mastery, sambungan kepada chart mastery bahagian yang lebih detail sikit lagi berkenaan dengan charting tools. Tapi charting tools ni tak ada banyak sangat benda yang saya nak tunjuk, cuma kita explore je lah apa yang ada dekat TradingView. Okay, so selepas itu baru kita pergi kepada indicators. Okay, saya tak share slide. Saya share slide dulu. Sekiranya ada soalan ke apa semua lepas ni, boleh terus direct tanyalah, sebab ini untuk grup ahli, untuk kita punya grup. So boleh tanyalah, direct lah apa-apa sahaja kan. Saya tak tapis lah. Kalau saya on dekat public, kalau dekat Facebook live ke apa semua, memang saya akan restrict sikit dari segi kupasan tu, saya akan hold. So saya tak boleh nak share semua sekali kan. So ada benda yang saya terpaksa limit kan. Kalau untuk dalam grup ahli ni kita transparent. Okay. So saya share dulu screen. Inilah Facebooknya, duduk berpusing-pusing, tak tahu macam apa ni, bila dia nak lepaskan ni kan, macam dia tak lepaskan je. Tapi tak apa, kita biarkan dia. Okay. Sebelum ni untuk diskusi yang silibus yang dalam grup, kita dah cover daripada
Saya pergi balik yang paling asas lah kan. Kita punya topik besar dia adalah stock mastery, menguasai ke semua. Nak cakap 100% cover ilmu yang ada dalam dunia saham ni tak jugalah. Tapi setakat mana yang saya boleh share, saya akan share lah. Okay. So first berkenaan dengan stock mastery, kita ada 3 pembahagian. Platform mastery, chart mastery dan emotion mastery. So first part kita dah cover dah. Okay. Almost semua lah kan. Tentang CDS, platform chart, volume, transaction, timing, buy rate, technical analysis dekat platform. Okay. Ticker chart, macam mana ticker chart terbentuk, nak tengok Marubozu terbentuk kan. Lepas tu Elliott wave dekat ticker chart, fractal, kita dah kupas. And then dah habis yang ni, saya kupas berkenaan dengan chart mastery. Chart mastery ni kita ada 3 rukun chart, technical analysis, time, price dan volume. Yang ni pun saya dah kupas agak detail apa itu price, apa itu volume kan. Dan kepentingan timing, pricing and volume, macam mana cara kita nak detect jero. Actually semua ni dah ada dah dalam video-video syllabus yang saya dah sediakan dekat grup utama dekat Facebook. Ini cuma revision je lah, maksudnya refresh balik apa benda yang sekiranya tuan-puan dah habis khatam semua video-video syllabus tu, dia just refresh balik apa benda yang kita dah tengok dalam video tu lah. Okay. So malam ni tak berat sangat. Topik malam ni saya just nak kupas berkenaan dengan subtopik yang ada dalam chart mastery, iaitu charting tools. Charting tools ni walaupun dia nampak simple, tapi dia amat penting sebab kadang-kadang kalau kita baru kan, especially baru nak belajar trade ataupun baru nak berjinak-jinak dengan technical analysis, benda ni dia jadi payah sebab kita tak biasa dengan platform tu. Okay? Kita tak biasa, especially kalau macam M Plus ni saya memang selalu share lah kan, macam mana cara nak guna platform M Plus dan sebagainya. Itu memang dah banyak kali share. Tapi untuk trading view ni, saya ada juga buat beberapa video penerangan lah tentang cara nak pakai trading view. Cumanya sekiranya belum biasa, memang akan jadi masalah kan. Nak pilih chart pun masalah, nak tukar bursa pun tak biasa lagi kan. So malam ni saya nak share sikit lah berkenaan dengan cara menggunakan charting tools, iaitu apa benda yang ada yang disediakan oleh TradingView untuk kita gunakan dengan lebih jelas lah kan. Okay. So dia punya step by step dia, first charting tools sendirilah, apa yang ada dekat chart, dia punya tools yang dia disediakan pada chart tu untuk kita gunakan. And then nak buat drawing, nak buat typing, nak buat measuring, and then nak buat Fibonacci retracement, nak gunakan Gann punya tools dan nak gunakan Elliott wave punya tools, macam mana. Okay, so kita pergi one by one. Kalau ada masa, kalau sempat, kita boleh discuss counter jugalah. Okay, kalau sempat lah, sebab saya ingat macam tajuk charting tools ni tak banyak sangat. So tools yang telah disediakan oleh TradingView, dia ada di sebelah kanan, di sebelah kiri chart. Okay, kalau tuan-puan perasan, di sebelah kiri chart ni ada beberapa tools yang disediakan oleh TradingView. Okay, so saya pergi step by step. First kita tengok apa yang ada dekat atas dahulu. Okay, apa yang ada dekat bahagian atas. And then saya ingat saya ambil gambar lah. Saya ambil gambar dulu semua secara keseluruhan. Okay, first kita tengok apa yang ada dekat bahagian atas. Ini semua ni yang ada kat bahagian atas ni. And then kita tengok apa yang ada kat sebelah tepi, sebelah kanan. And then kita tengok apa yang ada kat sebelah tepi, sebelah kiri. Baru kita tengok dekat bawah. Okay, sebab yang biasa kita explore adalah yang kat tengah kan. Yang biasanya kita tunjukkan yang bahagian tengah. Tengah ni dia punya hasil dia. So dia punya tools dia untuk benda tu muncul dekat tengah ni, dia ada kat atas, dia ada kat tepi ni, dia ada kat tepi kiri, kanan dan dia ada kat bawah. Okay, tu. So kadang-kadang benda-benda ni tak ada orang nak explain. So tak ada orang nak explore dan explain, so kita tak tahu function dia. Okay. So kalau tengok, saya pergi daripada paling kiri sekali atas. Kalau kita klik dekat atas yang ada 3 layer tu, dia adalah menu untuk kita sama ada nak kembali kepada menu utama dekat TradingView
ataupun ada announcement dan sebagainya yang dibuat oleh TradingView. Okay, biasanya kalau terkini ni, kalau ada muncul 5 ke kat situ kan, so itu menunjukkan ada news yang dikeluarkan oleh TradingView untuk tuan-puan cek. Contoh kalau saya tekan tu, dia akan bagi tahulah apa tambahan-tambahan terbaru yang dikeluarkan oleh TradingView untuk kegunaan kita lah. Okey. Lihat jenis color input dan sebagainya, boleh pergi even TradingView pun ada blog. Okey. Blog ni kadang membantu jugalah, especially kalau macam saya gunakan script, Pine script yang disediakan oleh TradingView untuk buat script. Kita boleh tengok dekat blog. Okey. Blog ni memang ada banyak dia punya information yang ada kat dalam TradingView punya blog. Okay, macam-macam ada. So tuan-puan boleh tengok baliklah kat situ. So kita tengok apa yang ada. Ni kalau kita nak save chart, kita punya chart ni, kita boleh ambil auto simpan. Maksudnya automatic, kalau ditulis kat sini setiap 5 minit chart ni akan di save. So next time kalau kita buka, paparan yang apa yang kita dah setting dekat chart tu akan dipaparkan balik. Okay, kalau kita tak ada save ni yang auto simpan, setiap kali kita buat lukisan ke apa semua kan, dia tak automatic simpan lah. Okay, cumanya kalau tuan-puan guna TradingView yang basic, basic tu dia, saya ingat dia tak simpan, ataupun kalau disimpan pun kita kena buat manually. Okay, kita kena buat manually dan satu paparan sahaja. Kalau pro, kita boleh simpan beberapa paparan, okay, beberapa chart. Saya tak sure berapa. Auto simpan ni kita boleh on. Buatkan susun auto carta, susun auto carta baru, buat salinan, namakan semula dengan perkongsian dibuka. Saya tak sure. Sebelum ni ada yang automatic setiap 1 minit, tapi sekarang ni dia setiap 5 minit. Ni nak setting ya. Ataupun mungkin TradingView dah ubah. Sebelum ni setiap seminit sekali dia akan automatic save. Kat sini kot, kat bahagian ni auto simpan ada tak? Tak ada pula. Lama dah saya tak godek-godek kat sini. Dia sekarang dah 5 minit. Dulu memang seminit sekali. Okey, kalau perkongsian ni, kita boleh share link chat ni dengan orang lain. Okey, kalau kita boleh ambil kat sini, perkongsian dibuka. So kita boleh share link tu, link chat ni dengan orang lain. Okay. Dia punya link tu mana ya? Tak jumpa lah dia punya link dia tu. Saya ingat yang ni, yang atas ni. Kita copy yang ni, kita share dengan orang lain. So orang yang kita share link tu dia boleh tengok, juga chat yang kita dah share ni. Okay. So tajuk malam ni dia tak berapa menarik sangat lah. Dia macam agak dry kan. Okay, buat salinan, export data chart. Okay, boleh tengok lah. Okay, kalau kita nak back to home ataupun kita nak tengok kita punya profile, boleh tekan lah kat sini. Tetapan profile, account dan bill dan profile. Okay, kat situ. So kalau cuba saya tengok account dan bill. Kita buka account dan bill. Dia akan tunjukkan ini cara kita bayar. And then ni setahun premium tinggal 147 hari lagi. Okay, tukar plan apa ni. And then apa yang kita langgan, data FTSE dengan data MYX, dia akan ada kat sini lah. Kalau kita belum langgan data, kita boleh tambah. Okay, tambah data. Baru dia akan masuk kat dalam ni. Okay, yang bawah-bawah ni tak ada apa sangat. Let's say kita baru je subscribe yang pro. Okay, kita baru subscribe yang pro tapi kita belum subscribe data. So macam mana cara kita nak tambah data? Kita kena pergi bahagian home. Okay, pergi bahagian home. Ataupun pergi dekat profile pun boleh. Tapi better pergi dekat home lah. Okay, laman utama. Okay, kita boleh leave dulu. Kita pergi dekat profile. Kita ambil yang bahagian account dan pengambilan. Okay, account dan pengambilan. Ataupun kita pergi dekat bahagian lebih ni. Pergi dekat bahagian harga pun boleh juga. Okay. Pergi dekat yang lebih ni, harga. Lebih ni sebenarnya more kan. More. So, bila dia translate literally, dia jadilah lebih. Sepatutnya more. Lebih banyak. So kalau tuan-puan nak upgrade ke TradingView data dia kan. Dia punya data dia. Ini kalau nak upgrade package dia daripada basic kepada pro, pro plus dan premium. Memang dia dah ada bagi diskaun siap-siap lah kat dalam tu. Okay. Dia dah tunjukkan kat sini.
berapa yang TradingView dah cut lah siap-siap kan. So perbezaan antara Pro Plus dengan Premium memang dah ada. Dia dah tulis kat dalam ni. Boleh baca lah. Nak turun taraf pun boleh ya. Ada juga kan turun taraf. And then dia tulis kat sini, refer friend gets up to $30. Ni kalau kita refer and then member tu join and then subscribe. Saya tak sure dia bayar ni berapa. Saya cuba kita check dulu. Ada ni. Dapatkan $30 untuk setiap rakan yang anda cadangkan. Rakan anda dan anda mendapat $30 setiap kali mereka naik taraf ke pelan berbayar. Maklumat lanjut dalam terma dan syarat. Kongsikan pautan ini. Oh, okey. Menarik. So, bolehlah kan share-share dekat rakan-rakan lain. Mana tahu betul-betul TradingView bayar kan. So, bandingkan plan Basic, Pro dan Pro Plus dan Premium ni. Untuk tambah data MYX, pergi yang bawah sekali, yang ni. So kalau tuan-puan dah ambil Pro tapi belum ambil data, sebab kalau Pro pun dia bukan real time. Yang Pro tu memang dia pun masih lagi delay 15 minit, cumanya kena subscribe data. Okay? Untuk subscribe data ni syarat dia kena ambil at least Pro dan ke atas, barulah TradingView akan bagi kebenaran untuk subscribe data. Okay? Tekan yang langgan pasaran masa nyata ni, dia akan minta ni. Dia kita boleh pilih lah nak langgan bulanan pun boleh. Dia kalau MYX punya data $1 sebulan. Okay? Kalau ambil setahun $12. So tuan-puan boleh ambil dekat sini. Jangan salah pilih sebab kalau tuan-puan ambil yang FTSE yang ni, ini saya dah ambil kan, so dia kelabukan lah. Kalau ambil FTSE, dia hanya untuk indeks sahaja. Ini kadang ramai yang silap. Awal-awal sebelum ni kan, ramai yang pergi ambil FTSE. So tak bolehlah nak tengok chart waktu nyata sebab dia hanya untuk indeks sahaja. Kalau untuk chart ambil yang ni MYX. So saya dah ambil dua-dua. So saya kena bayar dalam $24 setahun lah kan. $24 setahun. Kalau kali 4 berapa? Sekejap kita kira sikit. Sekarang ni ringgit ke dolar berapa dah? $24 kali 4 lebih kurang lah kan. Dalam $96 lah. Okay. $96 setahun. Agak berbaloi lah kan. $96 pula. RM96 setahun. So agak berbaloi jugalah. Okay. So apa yang saya nak cerita malam ni adalah kita nak tengok tools yang ada dekat sini. So kalau dari atas ni, ini susun atur apa semua sekali ni, nanti bolehlah tuan-puan boleh explore balik lah. Pusat bantuan ni kalau sekiranya macam data kita tiba-tiba delay sedangkan kita dah subscribe data dan kita dah pro dan subscribe data tapi tiba-tiba delay, kita boleh hantar pusat bantuan ke TradingView. Okay? Kalau biasanya kalau ahli-ahli grup ni biasa PM saya lah kan, tanya macam mana nak buat kan. Sebenarnya saya pun tak tahu sangat kalau bahagian teknikal TradingView ni. Saya pun pengguna juga. Okay? Better rujuk terus kepada pusat bantuan untuk mereka assist lah. Tapi biasa lambat. Kalau kita tanya hari ni, mungkin besok baru dia orang akan reply. Saya pun tak sure kenapa lambat kan. Even saya guna premium pun sama juga. Premium pun sama juga lambat dia. Dia reply tu. So yang panel tema warna ni boleh tukar sama ada nak tema warna gelap ke tema warna putih ke, tak ada masalah. Tapi saya lebih suka gelap. Alamak, dia dah bertukar terus kan. Saya ambil balik lah yang saya punya tema warna ni. Macam ni. Okay. Saya lebih suka gelap betul sebab dia tak silau. Kalau cerah sangat dia silau. Panel lukisan, kalau kita tutup yang ni dia akan hilang yang kat sebelah kiri tu. Kalau kita ambil yang ni baru dia akan ada. Okay. Pintasan papan kekunci ni kita boleh set untuk apa ni? Editor Pine. Ni. Dia ada ni. Kalau contoh kita nak cancel ke apa semua kan, macam sebelum ni kalau saya nak cancel skrip yang saya dah buat, saya just tekan control Z je, control dan Z, dia akan delete. Tapi TradingView dah ubah dah sikit. Kalau untuk chart, function untuk buka penunjuk, muatkan susunan apa semua,
simbol double tekan T. Ini nanti tuan-puan boleh pergi balik lah. Untuk ini yang shortcut yang keyboard untuk Windows. Okay. Ini tak tahu pun tak apa, tak ada masalah ni. Okay. Kalau tahu lagi okey lah. Okay, tapi yang ni saya tak tengok sangat. Okay. Ini saya tak tengok sangat. Daftar keluar ni maksudnya kita log out. So, kalau nak tukar chart, kalau tak biasa nak tukar chart, tekan je nama chart tu, kena delete. Okay, kalau tak delete dia tak akan muncul chart yang baru. So, kalau biasanya untuk setting yang default setting TradingView yang kita baru je sign up, dia akan tunjukkan yang ni, all exchanges. All exchanges, dan dia default setting dia adalah Apple. Okay, all exchange dan default setting dia Apple. So macam mana cara kita nak buka yang bursa punya? Kita kena delete dululah. Okay, delete dulu nama yang dekat atas tu. Ini macam saya ajar TradingView pula kan. Tapi kena bagi tahu juga, kalau tak ramai yang tak tahu. Delete dulu, barulah tekan yang atas ni, pergi cari MYX. Okay, MYX. Malaysia, Bursa Malaysia Berhad. Tekan je yang tu. Tekan yang saham ni. Kalau semua ni dia termasuk sekali dengan futures ada, okey, dengan indeks tak adalah. Indeks cuma sectorial index saja ada. Okay, tekan saham. Baru kita boleh cari apa counter kita nak. Contoh saya tekan index lah kan. Index tadi cantik. So index pun kita dah buat kajian dah semalam. Yang saya beritahu dia masih lagi dalam sideway. So habis je sideway baru dia akan buat kenaikan lah. Okay. So untuk time frame, okay, untuk time frame, kenapa saya punya ada 1 minit, 3 minit, 5 minit, 15 minit, 30 minit, sejam, 4 jam, daily, weekly dan monthly? Sebab saya tekan yang ni, okay, saya tekan yang dia punya segitiga ke bawah tu, okay, saya tekan itu, mungkin saya boleh ambil gambar sikit. Ni, yang ni, segitiga yang ke bawah ni. Bila kita tekan yang itu, dia akan muncul semua time frame yang ada, okey, yang di-provide oleh TradingView. Kalau tuan-puan nak shortcut supaya tak perlu nak tekan benda ni selalu, highlightkan dia, okey, letak star, okey. Bila kita star dia akan muncul kat sini. Bila kita star je dia akan muncul kat situ. Bila kita star je dia akan muncul. Kalau kita unstarkan dia, dia hilang lah, okey. Macam tu je. Kalau nak sejam, sebulan, seminggu, starkan dia, dia akan muncul. Kalau kita tak starkan dia, dia akan hilang lah. Okay, macam tu. And then sebelah dia ada susunan candle-candle ni. Candle-candle ni pun kita boleh starkan juga. Candle apa yang kita nak. Okay, kalau kita tak nak, kita unstarkan dia, dia akan hilang lah. Okay. Contoh saya nak line chart dengan candle biasa. Saya just starkan dia, dia akan ada kat situ. Okay. Yang bandingkan ni, kalau kita nak compare dengan yang apa yang ada selain daripada bursa ke apa lah. Okey. Ni kalau kita nak comparekan simbol apa ni? Cubalah cuba saya masukkan, tapi saya jarang guna ni. Okey. So dia akan compare dengan chart. Contoh index dengan Ewing. Index ni pun kalau kita tukar ke line chart dia akan muncul lah. Dia akan muncul apa ni? Index punya chart kat situ. Okay. Macam mana nak hilangkan balik? Saya pun tak tahu. Buanglah kat sini. Delete itu dia akan hilang lah. Okay. Okay. So bandingkan. Kalau nak bandingkan, biasanya kita nak bandingkan indeks kan biasanya. Okay. So dibandingkan tambah simbol ni maksudnya bertindan ke atas chart utama. Kalau tak bertindan macam mana? Cuba. Ini saya jarang pakai, bukan jarang pakai, tak pernah try. Ni boleh kat bawah ni. Maksudnya sini adalah chart Ewing. And then cuba check. Tapi dia dalam default setting dia line chart. Cuba tengok garisan. Dia memang line chart, dia tak boleh candlestick. So tak menarik jugalah. Tapi kalau nak compare, bolehlah guna, tak ada masalah. Okay. Penunjuk ni maksudnya indikator yang kita nak masukkan. So kalau macam contoh tuan-puan hilang volume indikator ni kan, tak ada. So tuan-puan boleh cari balik penunjuk ni, type je volume, dia akan ada balik kat situ. Okay, boleh masukkan balik lah kat dalam tu. Okay. Boleh masukkan balik dia punya volume MA dan sebagainya. So itu tak ada masalah. Okay.
boleh cari je dekat bahagian penunjuk ni. And then kalau sekiranya nak pakai yang indikator yang saya dah invite, okay, indikator yang saya dah invite, boleh tekan yang bawah sekali tu, skrip jemputan sahaja. So biasanya kalau sekiranya kita nak tengok indicators tu dekat phone, okay, dekat phone, contoh kalau nak buka TradingView dekat phone, sekejap saya cuba buka TradingView dekat phone. Sekejap, saya nak tunjukkan. Kita buka ni dulu. Saya suka guna TeamViewer. TeamViewer ni dia apa ni? Sekejap saya cuba sambung. Okay, enable. Okay, sebagai contoh kan, kalau tuan-puan nak buka TradingView dekat phone macam ni, yang ni saya belum log in lagi, so saya kena log in dulu. Saya kena log in dulu, gunakan saya punya email lah. Okay, log in. Baru kita pergi dekat bahagian chat. Okay, so dia akan paparkan apa yang kita dah setting dekat dekat desktop dulu. Okay, kalau sekiranya kita belum buka dekat desktop, kita belum setting ataupun kita belum lagi buka indikator-indikator yang saya dah invite tu dekat desktop, dekat phone dia tak muncul. Okay, dekat phone dia tak muncul. So kena bagi dia muncul dulu dekat desktop, baru dia akan muncul dekat phone. Dia akan muncul yang sama apa yang dipaparkan dekat saya kecilkan ni. Apa yang dipaparkan dekat desktop dia akan muncul sama. Okay? Cumanya dekat phone ni dia ada banyak kekurangan lah. Contoh kalau nak tukar template ataupun nak tukar theme, saya pun tak jumpa lagi macam mana nak tukar theme dia. Kalau kita tukar theme dekat desktop, baru dia akan tertukar lah theme dekat phone. Tapi dari segi lukisan apa semua dekat phone ada juga. Sama je sebenarnya. Okay, dekat tablet pun boleh sebenarnya. Okay. Nak tukar kat sini. Contoh kita tukar kat sini TDEX. Contoh je lah tu dia muncul kat sini. Tapi sini tak berubah lah. Okay. Sini tak berubah lah. Cuba saya tukar kat sini MyEG. Kita tengok adakah dekat phone berubah. Tak berubah. Okay, dia tak muncul terus direct macam tu. Cuma dekat phone kecil lah. Okay, dekat phone kecil. So tak berapa best sangat. So that's why saya suka pakai yang dekat ni. Biasanya setiap kali log in saya akan log out balik lah, sebab saya tak nak dia jadi double lebih tu. Sebab walaupun premium kita boleh buka 5 device je dalam satu masa. Okay. Kalau pro boleh buka berapa device saya tak ingat lah. Ada tadi. Tak apalah nanti. Kalau pro saya ingat 2 device. Pro 1 ke 2. Sebab premium 5. So dia makin sikit lah yang kita boleh share. Chatting. Terus typing. Okay. Pro 1. Pro 1 je. So tak boleh guna banyak device lah. Okay. So apa lagi yang ada kat atas ni? Bandingan penunjuk kewangan. Kewangan ni dia sebenarnya lebih kepada fundamental. Dia ada indikator yang dia buat untuk kewangan. Saya tak ingat dah apa nama indikator tu. Untuk kewangan ada indikator dia. Tak ada pula kat sini. Tak apalah, sebab saya pun tak pakai juga. Okey, hari tu ada rakan-rakan dalam grup tanya indikator yang boleh detect candle pattern kan. Ada kat sini corak candle ni. Cuma dia nampak tak berapa accurate sangat. Tapi generally boleh pakai. Okey, cuba saya tutup dulu semua. Kita gunakan candle pattern punya indikator kat sini. Candle pattern ni kan. Contoh saya nak ambil bullish.
bullish engulfing. Macam ni, engulfing bullish kan. Saya tekan ini bullish engulfing. Maksudnya bila kita tekan tu dia dah masuk dekat dalam. Satu lagi, kalau nak gunakan indikator yang ada ni, kita tekan je. Bila kita tekan sekali nama indikator tu, dia memang dah buka dekat chart. Okay? Sebab kalau rakan-rakan ahli yang baru kan kadang ada yang tanya saya, kenapa indikator yang saya bagi ni semua kena lock? Kenapa kena lock? Tengok kan macam ni kan ada lock ni, macam mana nak add sebab kena lock ni kan. Saya punya tangan pun dah menggigil lah. Okay, kenapa kena lock? Dia memang lock sebenarnya. Dari awal lagi pun saya memang dah lock dah sebenarnya. Cumanya kalau tuan-puan nak pakai indikator ni, bila saya dah add dia bagi invitation, tuan-puan dah boleh pakai. Nak masukkan indikator tu ke chart, tak perlu unlock. Unlock tu untuk saya invite tuan-puan masuk dan gunakan. Untuk gunakan indikator tu dekat chart, just klik je nama dia. Okay, klik je nama dia, terus indikator tu akan muncul dekat ni. Indikator tu akan muncul dekat chat. Okay, cuba saya buang lah semua. Okay, saya buang semua. Nak tunjukkan je. Just nak tunjuk untuk nampak lebih jelas lah kan. Ni dah ada dah engulfing bull ni. Cumanya dekat sini. Bullish engulfing. Tapi macam tak berapa tepat sangat. Memanglah nampak macam bullish engulfing lah kan, sikit lah. Tapi yang ni pun okey kalau dia nak buat bullish engulfing. Okey. Yang ni tak. Ada lagi tak? Bullish. Ini lagi engulf berbanding dengan yang tadi. Tapi kenapa yang ini dia tak detect? So maksudnya walaupun indikator tu, yalah memang indikator tu menggunakan algoritma kan. Dia automatic. Cumanya sama jugalah, still kena ada kita jugalah, mata kita lagi dahsyat lah sebenarnya. Mata kita lagi best. Ini pun lagi engulf berbanding dengan yang ini, yang TradingView buat ni. Ini engulf lah tapi tak ada power sangat. Yang tadi lagi power. Ini pun engulf. Banyak lagi engulf tapi tak muncul dekat indikator. So maksudnya dia tak perfect. Okay, indikator tu tak perfect. So still walaupun gunakan indikator, mata kita lagi dahsyat lah. Mata kita boleh detect lagi hebat berbanding dengan indikator. So contoh kan, saya nak masukkan, bila saya tekan yang ke bawah ni, ini adalah indikator yang saya dah bagi star. Maksudnya apa yang saya dah star kan kat sini, dia akan ada dekat favorite. Okay, ini maksudnya favorite indicator lah. Okay. Contoh saya nak masukkan balik E2S. Okay, saya tekan je E2S, dia akan muncul kat situ. Okay. Kalau saya nak masukkan fish egg 2. Okay, dia akan muncul kat bawah ni. Dah ada, buat apa banyak-banyak kan. Okay, kalau saya nak ambil dari sini, dari penunjuk ni yang skrip jemputan sahaja ni, saya just tekan je lah. Saya nak 3S trend, 3S UTC, tu dia dah masuk. Okay, tunggu, dia dah masuk. And then saya nak masukkan 3S UTC, saya nak masukkan apa lagi? Ichimoku kan. And then bila dah ada semua, kalau kita tak nak tengok benda tu, kita just pejamkan mata dia. Okay, pejamkan mata dia. So kita hanya munculkan yang kita nak tengok sahaja. Okay, pejamkan mata ni maksudnya kita tekan tu dia akan pejam lah, maksudnya dia akan hilang. So bila kita buka balik mata dia, dia akan muncul balik kat situ. Okay. Contoh kalau saya nak masukkan satu lagi 3S Fuji BMX. Okay. Tapi saya tak nak tengok dia serentak. Saya pejamkan mata dia dulu. So kalau nak tengok serentak, baru kita buka semua sekali. And then kalau perasan, bila saya tekan je kat sini, dia akan muncul ke bawah. Tapi kenapa ya ada setengah-setengah kan? Bila buka je macam berserabut, semua data ada kat situ. Sebab semua benda ni, semua yang ada kat sini kena tick. Okay? Default setting dia memang semua benda ni dia akan tick. Right click dekat situ, dekat nama dia tu kan, right click. Nampak tak dia tick, tick, tick. Semua dia tick kat situ. So, macam mana nak bagi dia tak serabut? Tuan-puan boleh buang apa-apa yang tuan-puan tak pakai. Contoh, tunjukkan nilai penunjuk, untick. So, dia akan hilang. Tunjukkan argument, untick. Tunjukkan tajuk, untick. Tajuk dah hilang. Tajuk ni kita nak tick balik. Tunjukkan butang beli, buy, buy sell, dah hilang dah. Okay.
Kalau kita tick, dia akan ada kat sini. Kalau kita untick, dia akan hilang. Okay, tunjukkan nilai perubahan bar. Buang. Apa lagi? Tunjukkan nilai open, high, low, close. Buang. Kalau tak nak pakailah. Status pasaran dibuka, buang. Kalau nak, tick je lah. Tunjukkan simbol. Simbol pun dah hilang. Mana nak dapatkan balik simbol tu? So, saya pun tak tahu mana nak dapat balik. Kita pun Ctrl Z. Ctrl Z kalau dekat desktop, dekat apa? Kalau keyboard, Ctrl Z kita nak back. Okey, maksudnya kita undo apa yang kita dah buat tadi, kita boleh tekan undo. Contoh, saya buat satu contengan macam ni. Tapi tak betul. Okey. Malas nak tekan ni button delete ni yang tong sampah ni, kita tekan je Ctrl Z. So dia akan hilang balik. Okay, maksudnya dia undo apa yang kita dah buat tu. Okey. Okey. Kalau nak bagi hilang ni nama ni, tekan je yang segitiga naik ke atas tu, terus dia tutup. So nampak lebih kemas lah. Okay. Biasanya kalau tuan-puan nak post chart, saya akan komen sebab macam banyak sangat data dekat situ. Kita nampak bila kita nak tengok chart, dia ditutup oleh data-data tu yang banyak berjela-jela, banyak nombor-nombor tu kan. Jadi serabut. So bagi chart yang clear, so senang saya nak komen macam tu lah. Okay. So tutup dulu. Bagi dia hide dulu benda tu, barulah senang kita nak komen. Sekali tengok dah nampak dah. Okay. Okay, untuk template, template ni pro dan ke atas sahaja boleh letak template. So, sebagai contoh kan, sebagai contoh daripada chart ni kosong, okay, saya start balik dari awal. Katakan chart ni kosong, tak ada apa-apa indikator. Okay, so kita just nak beberapa indikator sahaja untuk satu chart. Contohnya, kita nak, saya nak Fuji BMX, satu saya nak OAM, dan saya nak Ichimoku. Katakan kita nak 3 je. Okay? Kita nak 3 je. Entry exit signal lah satu lagi kan. Entry exit signal. Okay, kita nak 4 lah. Okay? So saya malas nak tukar-tukar. Contoh lepas ni kita nak gunakan 3SUTC pula. So kalau kita malas nak tukar-tukar, contoh saya nak juga 3SUTC contoh kan. 3SUTC. So dia kalau malas nak buat macam tu, maksudnya nak kena tukar-tukar indikator, kita just save dia sebagai template. So, contohnya saya save simpan sebagai template, dan template ini Fuji BMX. Okay, Fuji BMX dengan AOM. Simpan. Okay. Bila kita dah simpan, next time contohlah. Contoh okay. Kita buka tu chart kosong. Katakan kita buka tu chart kosong balik. So kita nak load balik yang kita dah save tadi, yang kita dah masukkan tadi, kita nak load balik, loading kan, kita nak load balik ataupun nak paparkan balik, kita just tekan bahagian template ni, tekan nama dia, okay, tekan nama tadi, okay. And then dia akan load balik. So jimat masa. Contohnya saya nak tukar template ni yang basic indie yang saya dah set sebelum ni. So dia akan loading basic indicator, okay. Kalau nak lebih malas, nak lebih cepat, kita boleh bintangkan dia. Okay, bintangkan dia. So dia akan muncul kat sebelah tepi ni lah dalam bentuk huruf. B ni yang basic indicator. F ni FE2 lah yang saya dah set, dan F satu lagi Fuji BMX. So saya suka pakai yang FE2. Saya pun tekan FE2. So dia akan loading chart yang kita dah set. Semua benda yang kita dah set kat situ. Okay. And then kita boleh tutup lah mana-mana kita tak nak tengok dulu. Tutup. Kita akan dapat dah macam ni. Okay. Setakat ni boleh follow tak? Takut saya bercakap seorang. Cakap sendiri. Okay. Okay tak? Boleh faham tak apa yang saya share ni? So lepas ni senang lah kan. Tuan-puan nak apa ni? Tukar-tukar dekat trade review tu dah tahu dah. Mana nak tekan, mana nak tekan. Okay. Okay. So apa lagi timing. Okay. Kalau yang ini, yang jam loceng ni sebenarnya, okay, jam loceng ni, kalau kita nak buat alert, okay, kita nak buat alert. Contoh, MyEasy kan, merentasi nilai 120 hanya sekali, ni alert lah. Okay, dia macam ni tau. Kalau sekiranya tuan-puan nak letak satu alert, contoh, saya letak satu garisan dekat sini.
Okay, saya letak satu garisan dekat sini. Okay. Bila saya ada letak satu garisan dekat sini, kita boleh letak alert untuk garisan tu. Okay. Contohlah, garisan ni adalah pada berapa ni harga dia? Saya ingat pula sebenarnya garisan ni. 1.145 kan. Saya tekan yang alert ni. So merentasi mana garisan yang kita buat tadi tu. Ni. Ke mana dah? Alamak, tak jumpa dah. Kalau replay balik chat, alert boleh keluar tak? Dia retrigger tak? Tak sure pula, saya tak pernah try. Nak kena try lah. Sekejap saya lupa dah macam mana nak set. Dia, benda ni, okay, alert ni kita boleh set tau. Tak ada pula kat sini. Nantilah saya kena explore balik dah. Saya pun dah lupa dah sebab dah lama saya tak buat alert ni. Kalau nak buat alert berdasarkan indikator, contoh kan, contoh counter MyEG, okay, kita tekan MyEG dan terdapat dah indikator yang kita dah pasang tu, contohnya E2S, okay, E2S. Kita ambil je signal entry, okay, signal entry, and then ini biar je lah, okay, yang lain-lain ni biar je, ni boleh, ni pun boleh biar je. Kena ubah macam mana ni. Bergerak ke atas ke? Boleh lah. Okay. Jadi ciptakan. So apabila ada entry signal, okay, bila ada entry signal dia akan alert. Okay, dia akan alert. Macam tu. Tapi yang bug alert ni kena ni balik lah. Kena study balik sebab saya pun dah lupa dah macam mana. Dah lama sangat dah tak buat alert ni. Sebab kita dah buat yang masa awal-awal dulu lah. Masa tu lah duk pening kepala macam mana kan nak buat alert, nak buat alert. Bila dah tinggalkan lama ni dah pening lah. Saya pun dah, cumanya kita boleh buat alert berdasarkan indikator yang kita dah tambah tu. Okay. Itu apa boleh godek-godek balik lah. Dia ada merentasi ke atas, merentasi ke bawah, lebih besar, lebih kecil kan. Kalau tambah, kalau nak lagi senang buat moving average tu pun boleh letak alert lah. Okay. And then cara alert tu muncul melalui open ni pop up lah, dia akan pop up ni paparan tingkap timbul ni pop up. Okay. Melalui apps pun boleh tapi tak perlulah apps ni, atau email pun boleh, webhook pun boleh, mana-mana lah. Okay. Yang ni, yang jam loceng ni kat sini pun boleh. Kalau kat sini kita masukkan semua apa ni, bukan, ini yang secara, ini kita punya watchlist kan. Kalau yang sebelah ni, ini alert, semua alert yang kita dah masukkan. Okay. Counter-counter semua, counter-counter yang kita dah masukkan dalam alert dia akan ada kat situ. Okay. Kalau premium kita boleh letak sampai 200 counter untuk kita letak alert. Kalau Pro Plus berapa? 100 ke? Kena tengok balik untuk letak alert. So yang indikator ni yang dekat group channel alert ni kan, kalau tuan-puan nampak yang macam ni, gets ni, alert entry price 0.82 ni kan, ini maksudnya counter ni memang dah ada dalam sini. Counter tu dah memang kita dah letakkan dalam watchlist. Sini ke watchlist dia? Bukan. Yang atas ni sepatutnya watchlist dia, tapi ini lain pula ni. Takpelah, nantilah kena godek-godek balik, dah lama dah saya tak godek-godek benda ni kan. Tapi inilah alert-alert yang ada ni. So bila alert-alert ni semua dah muncul, dia akan nampak, dia akan muncul kat sini lah, kat sebelah tepi ni. Tapi tak perlu tengok satu-satu sebab saya dah buat apa ni, channel alert ni kan, dia akan capture, dia akan muncul dekat Telegram. So itu lebih memudahkan kerja. So kita tak perlulah nak monitor satu-satu kat situ kan. Okay.
Ini kena tanya balik Captain Ridwan. Boleh letak alert bila signal entry keluar? Tak boleh. Memang saya ada buat. Cuma saya dah lupa dah. Saya dah lupa dah macam mana saya buat hari tu. Saya nak tunjuk pun saya dah lupa dah. Memang kita letak yang signal alert tu, entry tu memang kita letak menggunakan alert lah. Okay. Alert macam ni. Yang penting signal tu, yang entry exit signal ni kena ada dekat sini. Okay. Bila signal tu dah ada kat situ, baru kita boleh tambah sebagai alert. Okay. Sekejap saya cuba balik. Ini kot pemberitahuan. Cuba Okay, my EG. Kita ambil FE2 plot FE2 pula E2S. Ni E2S entry. Yang ni saya tak faham ni. Sebab algoritma paparan trading view dah berubah. Dia last month dia berubah. Yang saya buat alert yang dulu punya. Sini tak payah ubah kot. Biar je lah dia macam tu kan. Kena ambil. Sekejap saya cuba. Macam lain pula ni. Kalau my EG merentasi E2S ni macam boleh try lah kan. Paparkan tertikap timbul. And then boleh buat webhook lah. So, kalau siapa yang tahu berkenaan dengan webhook, boleh masukkan webhook. And then sini boleh tulis lah entry signal. Okay. Entry signal. Ciptakan. Tekan cipta, dia akan masuk kat dalam ni. Okay. Sekejap saya cuba tengok yang alert yang kita dah letak sebelum ni. Saya akan letak alert tu menggunakan 1 jam. Okay, 1 jam. Sebab 1 jam ni dia tak terlampau pendek masa dia dan dia tak terlampau short term, dia tak terlampau long term. Okay. Tapi itulah alert ni kalau dia berlaku dalam keadaan dia bearish zone macam ni, memang tak accurate juga. That's why first kena tengok zone juga. Saya ada buat juga untuk tapis zone ni, tapi bila kita tambah beberapa kriteria terlampau banyak dekat coding, dia dah jadi tak valid, dia tak muncul langsung. Itulah masalah dengan coding ni kan. Okay, cuba saya tekan dekat sini. Ini AOM, bukan entry signal. Yang saya set up tu entry signal. Entry exit signal tak sama. Entahlah, saya pun dah lupa dah. Itulah tuan-puan boleh tengok balik lah. Boleh godek-godek lah kan. Mana tahu kok jumpa kan lepas ni. Yang saya pelik kenapa ada merentasi ni. Apalah, nantilah ada masa nanti saya cuba study balik. Dah lama tinggal ni. Okay. Apa lagi menu-menu kat atas ni yang kita belum tahu. Okay, yang ni ulangan bar. Ulangan bar ni dia menarik tau fungsi dia ni. Contoh kan. Contoh macam saya ambil daily. Okay, saya ambil daily. And then saya nak tengok adakah indikator ni berkesan ataupun tak. Okay. Adakah indikator ni berkesan ataupun tak. Saya pun ambil ulangan bar ni. Saya letak je kat mana-mana. Contoh saya letak dekat sini. Okay, saya letak dekat situ. So dia kosong kan. Kat situ dia kosong kan. Ini bila tarikh 9 Mei 2019. Saya pun tekan main ni. So dia pun akan bergerak. Okay. Tapi kenapa dia tak bergerak? Kelajuan dia lambat sangat. So saya boleh lajukan dia. Okay. Tu dia laju sikit. Nampak tak dia punya pergerakan tu. Kalau kita lajukan dia lagi. So dari situ kita boleh buat back testing. Adakah indikator tu berkesan ke tak berkesan. Okay. That's why saya cakap indikator ni kalau dia dalam uptrend dia perfect. Almost 100% lah saya boleh cakap. Almost 100%. Tapi bila dia berada dalam keadaan downtrend, dia boleh drop sampai 0%. That's why cuba elakkan
tengok pada downtrend. Okay, kalau nak gunakan pada uptrend sahaja. And then kalau nak elakkan downtrend, kita boleh tunggu je lah sehingga dia punya zon merah, kalau guna trade SUTC lah kan. Tunggu sehingga zon merah ni habis, ataupun kita expect dia almost nak habis menggunakan yang ni, menggunakan beberapa lagi indikator lain kan. Kita dah expect dia almost nak habis, okay, barulah indikator tu jadi valid. Tapi kalau dia masih dalam strong downtrend, itulah saya boleh cakap dia almost tak valid langsung, macam tu. Okay. Dari situ kalau saya cepatkan lagi, dia akan pergi lagi cepat. Maksudnya kita boleh buat back testing yang lebih tepat lah, macam tu kan. Bila ada exit signal je dia drop, exit signal dia drop. Tapi cuma entry signal ni dalam keadaan dia uptrend, dia power, okay, especially re-entry signal lah, okay. Tapi dia kena berada dalam uptrend punya situation. Mungkin ada siapa-siapa yang tak mute ni, saya mute dulu okay. So fungsi back testing ni penting sebenarnya, okay. Sebab kalau kita nak study, kita nak buat back testing, adakah kita punya teknik ataupun kalau saya macam indikator lah kan, ataupun kalau tuan-puan nak gunakan pelbagai indikator lain yang basic punya indikator, boleh pakai back testing punya tu. Sharing screen jadi kecil, tak nampak screen kecil. Screen kecil. Saya tak sure pula. Orang lain nampak tak? Skrin jadi kecil, gambar doktor besar, sudah terbalik. Skrin jadi kecil. Macam mana Sorry. saya nak buat? Ke saya je? Tak tahu. Sebab saya punya paparan skrin ni masih okey. Mungkin tuan tertekan kot yang presenter punya view. Cuba ni. Double klik gambar saya. Saya dah double klik ni. Okey dah. Okey dah. Okey. Okey. Dia kalau kita tekan yang full picture yang presenter tu, memang nampak presenter je lah kan. Lubang hidung pun nampak. Okey. Macam tu. Tu kalau kita gunakan yang back testing ulangan bar tu kan, dia memang menarik. Okay, especially kalau dalam strong uptrend kita boleh nampak dengan jelas indikator tu memang perfect. Tapi dalam downtrend dia memang out lah. Okay. That's why saya tak galakkan terlampau bergantung dengan entry signal dalam downtrend. Okay, jangan. Boleh nak gunakan, tapi make sure downtrend tu dah nak habis. Okay, dan downtrend tu dah nak habis baru okay. Tapi kalau short term, kalau macam 5 minit, 3 minit, okey, sebab short term ni dia cepat kan, dia punya pergerakan dia cepat. So dia agak relevan sebab dia cepat, dia tak perlu tunggu lama macam tu kan. So dalam short term dia okey. That's why kalau nak intraday boleh pakai, tak ada masalah. Okey, so apa lagi yang saya tak share. Yang ni yang baru yang bahagian atas ni je. Yang ni buat asal scale price ni saya tak berani nak tekan. Sebab saya takut nanti saya tak pernah guna ni. Nantilah tuan-puan boleh try lah kan. Ini pilih susun atur. Ini pun selalu kalau baru-baru kan. Tak tahu nak macam kalau kita pakai pro, kita boleh buat 2 paparan. Okay, tekan yang ni dia akan jadi 2 paparan. Masalahnya, bila kita buat 2 paparan, kadang-kadang nama ni kan, nama ni tak sama. Okay, sini Emerald, sini XOX. Bila kita tukar, dia jadi lain. Contohnya kalau saya tukar SK Price. Okay, yang ni dia bergerak sekali kan, bergerak sekaligus. Maksudnya sebelah kanan nama sama, kiri kan nama yang sama. And then katakan saya tukar W kat sini. W pula weekly kan. So dia akan jadi berlainan kan. Tapi kadang-kadang kalau kita tak ubah dia punya setting dia, bila kita tekan sebelah sini, contoh kan, ini saya kosongkan semua sekali dulu. Okay, contoh kita tekan sebelah sini, saya letak sini index.
Sini tak berubah. Sini masih kekal escape press. Okay. So bagaimana nak letak supaya bila kita tulis counter lain, kita pilih mana-mana counter. Contoh saya letak SOX kat sini. And then sebelah sini pun akan jadi counter yang sama. Cara dia adalah tuan-puan tekan balik yang di perkongsian ni kan. Tekan yang simbol ni bagi dia highlight. Okay, dia akan highlight warna biru. So bila dia highlight warna biru maksudnya kedua-dua simbol ni akan follow. Okay, kedua-dua simbol tu akan follow. Contoh saya tekan sini Enix. Dua-dua akan jadi Enix. Okay, sini Enix. Okay. Dia punya time frame kita boleh ubah. Time frame ni, masa ni kalau kita tak tick yang ini, dia akan berbeza. Kalau kita tick dia akan jadi sama. Okay. Sebagai contoh, bila saya tick yang ni, saya tekan Enix. So dua-dua akan saya tekan counter lain lah. Okay. Saya tekan SOX. Sekejap. Ni bukan masa, ini selang masa ni kan. Okay. Bila saya tekan selang masa, dua-dua akan jadi daily. Okay, dua-dua akan jadi daily. So tapi saya tak nak dua-dua daily. Saya nak sebelah kanan weekly, sebelah kiri daily. So saya terpaksa untick yang ini. Okay, untick yang selang masa ni. Okay. And then crosshair ni, kalau perasan, kalau saya tak tick crosshair ni, bila saya gerakkan mouse dekat sini, crosshair ni benda yang cross tu. Cross tu, nama dia crosshair. Rambut yang cross. Ni crosshair ni kan. Nampak tak yang apa ni? Kalau macam ni, saya nak ambil gambar crosshair tu. Print screen. Sekejap, saya nak tunjuk yang crosshair tu. Ni. Kalau saya print screen, benda ni nama dia crosshair yang ada segi empat tu kan. Itu nama dia crosshair. Kadang-kadang ada yang tak tahu kan. Saya pun awal-awal dulu saya tak tahu apa ke benda crosshair ni kan. Bila kita duk guna-guna, rupa-rupanya itu crosshair. So kalau kita tak tick, bila kita gerakkan mouse ni, crosshair dekat sini je gerak. Sebelah kanan tak gerak. So kalau saya tick yang ni, so bila saya gerakkan crosshair kat sini, nampak tak yang sebelah kanan pun dia follow sekali. So kalau kita letak sini weekly, okay, saya letak sini weekly. Untuk tukar, kena klik dulu. Kita highlight dulu kolom tu baru kita boleh tukar lah. Okay. Apa-apa info yang kita nak tukar lah kan. Okay, bila saya letak sini weekly, tapi sini daily, nampak tak? Bila daily dah gerak banyak, weekly baru gerak sikit. Okay. Daily dah gerak banyak, weekly gerak sikit. Dia lambat sikit kan. Sebab time frame berbeza. Okay, time frame berbeza. Tapi dia bergerak serentak lah. Cuma yang ni, yang sebelah kanan tu dia lambat lah. Sebab dia satu candle tu seminggu. Yang sebelah kiri ni beberapa candle, 5 candle baru dia cukup seminggu kan. Macam tu. So untuk buat kajian, kalau let's say kita letak sebelah kanan 4 jam ataupun sejam lah kan. Kalau kita letak sebelah kanan sejam and then sebelah kiri 15 minit. Untuk short term boleh. Kita boleh buat macam tu. So kita boleh gerak-gerakkan crosshair tu untuk nampak. Okay, boleh gerak-gerakkan crosshair tu kita boleh nampak lah. Tindakan yang berlaku pada 15 minit macam mana yang berlaku pada sejam. Macam tu. Okay. Itu kalau kita buat comparison lah. And then lukisan ni, kalau kita tick yang ni, kalau kita buat lukisan sini, dia akan muncul juga kat sini. Contoh, saya buat lukisan kat sini. Dia akan muncul kat sini. Kalau saya tak tick yang tu, dia hanya muncul sebelah je lah. Okay. Okay, kalau saya buat lukisan kat sini, sebelah kanan tak muncul. Maksudnya, kita kena tick dulu benda ni, baru dia akan muncul serentak lah. Okay. Masa ni saya tak sure yang mana satu. Nanti tuan-puan find out lah masa ni dia merujuk kepada yang mana satu kan. Kalau sekiranya kalau tuan-puan pakai yang pro, 2 paparan. Sama ada 2 paparan vertikal ataupun horizontal. Kalau sekiranya tuan-puan pakai yang pro plus, boleh pergi sampai 4. Okay, boleh pergi sampai 4 kalau pro plus. Yang ni dia tak follow ni. So saya kena tick balik. Macam ni. Semua jadi harga emas dah. So saya kena letak kat sini Enix. Okay, saya letak Enix. Barulah semua akan jadi Enix kan. Cuma time frame dia tak follow lah. Sebab time frame ni saya dah memang setting time frame yang berbeza. Okay, untuk 4 paparan.
Kalau premium boleh pergi sampai 8, tapi tak perlulah sampai 8, kecil sangat. Nak tengok apa pun saya pun tak nampak. 6 pun dah pening dah. That's why kalau tuan-puan perasan saya dah tak pakai dah sampai 6. Saya sekarang saya guna 1 je. 1 ni pun dah cukup dah. Kalau nak tengok time frame lain, just tekan je lah kat atas ni. 30 minit, 1 jam, satu hari. So dia convenient jugalah walaupun pakai satu paparan. Okay. Hilang dah saya punya kotak tadi. Okay. Itu dari segi yang ni. Maksudnya segerakan semua carta ni, maksudnya dia bergerak sekaligus. Okay. Ini kalau kita nak save, kita tekan je yang ni, cloud ni, dia punya gambar cloud tu kan. Kita tekan tu, dia akan save. Okay, dia akan save. Kalau kita tak tekan cloud tu, dia akan save selepas 5 minit. Okay, selepas 5 minit baru dia akan auto save. So nama chart ni kita boleh ubah, namakan semula. Okay, boleh namakan semula. Kalau tak nak, biar je lah. Kalau premium, contohnya gunakan beberapa orang kan. Kalau kita ada premium boleh guna dekat 5 device. So setiap satu device, kita boleh buat satu nama chart lah. Contoh macam carta sini kan. Dekat depan sekali ni. Yang ini yang saya pakai. Yang ni yang practice, yang ni yang Mat pakai. Yang ni yang captain pakai. So ada 3 orang lah yang pakai serentak. Tapi dia tak mengganggu. Okay. Maksudnya saya punya setting lah pada saya punya chart. Mat punya setting lain, captain punya setting lain. So dia tak mengganggu lah. Okay, benda tu. Apa yang saya tekan tadi ni? Saya pergi tekan chart, dia keluar chart. Okay. Yang ni setting biasa lah. Yang ni setting biasa. Kalau simbol ni contoh, kalau macam kita nak ubah warna candle. Okay, nak ubah warna candle, tekan ni, warna apa yang kita nak. Kalau saya nak warna yang lebih lembut sikit, saya ambil yang ni. Lembut sikit color dia. So nampak tak dia punya perubahan tu kan. Biasa saya akan pakai yang warna ni. Warna ni dia terang. So saya dah ingat dah dia punya kod ni 00FF00. So kalau saya macam tiba-tiba saya lupa color ni, macam banyak sangat nak pilih yang mana satu kan, saya masukkan dia punya kod dia. Okay. So kod ni dia memang tu je lah. Kalau kita pilih yang ni memang akan dapat exactly color kita nak. Kalau warna merah ni kod dia FF0000. Okay, kita tengok FF0000. So warna merah ni warna merah yang saya suka. Dia striking bright red. Okay. Sempadan. Okay, sempadan ni kalau kita nak yang dia punya grid tu. Okay, grid. Okay, saya masukkan grid. Bukan. Silap pula. Sempadan ni yang ini. Dia punya border candle ni. Okay, border candle tu. Dia punya border candle tu. Saya letak warna hitam lah. Okay. Saya letak. Kalau nak lebih jelas, kita boleh je pilih yang warna hijau ataupun warna merah. Tak masalah. So dia nampak lebih ni lah. Yang ini sebelah kiri untuk bullish candle. Sebelah kanan untuk bearish candle. So cuba tengok perubahan dia. So dia akan jadi border dia tu warna hijau. Body dia pun warna hijau. Okay, yang ni border merah, body pun merah. Tapi saya suka yang warna hitam lah. Okay. Dia nampak lebih menonjol. Especially kalau ada cloud. Macam kalau dia berada dalam zone kan. Macam green zone ni kita nampak obvious dia, nampak body candle tu. Tapi tuan-puan punya preferences lah, tak ada masalah kan. Sumbu ni pun boleh tukar, nak letak warna putih pun boleh kan. Sumbu ni tak ada masalah. Boleh tukar, tak ada. Okey je. Ni kalau contoh saya dah lupa color mana, saya masukkan balik 00FF00. Saya dah ingat dah dia punya tu, kod dia dapat balik. Okey. Garisan terakhir harga ni yang ini. Ni garisan terakhir ni harga ni kat sini. Biasanya saya tutup je lah sebab saya tak pakai. Kalau tuan puan nak, tekan je lah kat situ. Okey, dia akan muncul balik kat situ. Garisan harga tutup semalam, kalau nak boleh masukkan. Tak boleh pula. Biasanya boleh. Tak apalah. Saya pun tak pakai juga yang tu. Ini kalau intraday. Tak boleh tekan pula. Tak apa. Biarkan. Apa lagi ya? Garisan status ni pun saya tak tengok sangat. Skala. Yang ni pun saya tak tengok sangat. Tapi benda-benda ni kalau apa-apa yang kita tick tu, dia akan muncul dekat chart. Okay? Sebab kadang-kadang salah tick dia akan muncul macam-macam.
So tuan puan kena default setting balik lah, ataupun buat template siap-siap. Macam saya kan, saya ada template ni. Template ni kalau macam kita dah terubah apa yang kita dah setting sebelum ni, tekan je template tu, dia akan follow balik apa yang kita dah setting dah cantik. Okay, macam grid. Biasanya kalau mula-mula buka dia akan ada grid ni kan, grid ni. So grid ni kadang mengganggu. Saya tak suka nampak dia macam, tapi kadang-kadang dia membantu sebab kita boleh nampak pergerakan harga dalam grid tu. Dia naik berapa banyak, dia turun berapa banyak, kita boleh rujuk grid tu kan. Setengah orang pakai, setengah orang tak pakai. Macam saya tak pakai. So saya nak hilangkan grid tu, saya make sure latar belakang dia sama dengan color grid. Saya letak color yang sama antara grid menegak dan grid melintang dengan latar belakang. So bila latar belakang tu sama color dengan grid, grid tu akan hilang lah. Maksudnya dia samalah, dia blend. Okay. Apa lagi? Crosshair ni, crosshair ni yang tadilah, yang kita gerak-gerak ni kan. Kita boleh tukar lah color dia. Kalau nak lagi crosshair ni lagi jelas, ambil warna putih, nampak lagi jelas. Macam tu. So, tak kisah mana-mana. Okay. Nak lagi tebal, ambil kat sini, dia lagi tebal. Macam tu lah. So apa lagi Yang lain-lain tu nanti boleh boleh explore. Tak ada masalah. Yang penting kita tahu apa yang kita ubah untuk kita kembali balik. Kalau tak tahu, tekan je control control Z tu, dia akan back. Okey, dia akan kembali balik. Biasanya saya akan letak tema ni, saya akan simpan siap-siap tema tu. Okey, supaya let's say kalau kita dah terubah, kita dah lupa, kita boleh tekan je tema tu. So dia akan back to apa yang kita nak, yang kita dah set tu. Okey, yang ni kalau nak besarkan mode skrin penuh, tapi saya tak ambil lah. Yang ni kalau kita nak screenshot, okey, screenshot. Kita tekan tu, dia akan save sebagai image. So tapi itulah, image ni kita boleh simpan as a image, ataupun kita ambil dia punya link tu kan. Tapi lambat sebenarnya. Saya paling suka, paling cepat, saya gunakan snipping tool je. Okay, tekan je snipping tool ni, snipping tool ni, snip and sketch kalau yang sekarang. Ambil je dia macam tu. Ambil je, ambil. And then dari sini kita boleh send ke Telegram. Okay, contoh. Send ke Telegram. Suruh dah ada dalam Telegram group. Okay. Itu cara paling cepat. Kalau guna yang kamera ni agak lambat sikit. Okay. Menerbitkan ni kalau kita nak share idea dekat TradingView. Bila tekan menerbitkan, so kita kena buatlah sikit penulisan kan. Tapi adalah banyaklah syarat dia. Tak boleh iklan, tak boleh letak broker, nama broker apa, tak boleh letak link, apa-apa link nama web ke Facebook tu tak boleh. Banyak syarat dia. Kena bacalah dia punya rules and regulation untuk kita buat posting. Tapi once kita dah post, dia akan muncul dekat sini. Dia akan muncul dekat bahagian idea ni. Ini, ya semua-semua ni kan, idea-idea yang ada ni, macam ni lah cara nak buat dia. Tekan terbitkan tu, dia akan ada kat sini. Okay. Boleh buat kita punya kajian sendiri dan sebagainya. Apa lagi Yang ni kalau kita nak rakam video, kalau kita nak buat terbitkan idea tapi melalui video recording. Cumanya kalau nak buat rakaman video ni kena pasang plugin dulu. Dia ada plugin dia, TradingView apa entah nama dia, plugin dia. Hari tu saya dah pernah buat dah sebenarnya. Tapi dia boleh maksimum recording selama 20 minit sahaja. Okay, itu maksimum lah 20 minit. So tak best. Better guna Zoom. Zoom lagi lama kita boleh record. Sebelah sini adalah senarai pantau. Maksudnya watchlist lah kan. Watchlist yang kita buat dan perincian. Sini adalah alert yang kita dah buat. Sini berita, news lah. Sini tertingkap data. Ini pun saya tak berapa tengok sangat. Tapi kalau tuan-puan ada masa nak tengok, boleh je, tak ada masalah. Sini senarai utama. Ini pun saya tak tengok sangat. Ini apa? Kalender. Untuk apa ni? Idea. Ni idea yang kita terbitkan. Dah lama dah saya tak buat terbitkan idea. Ini sembang. Sembang ni kalau tuan-puan nak join dalam chatting group kat sini pun boleh. Tapi saya rasa tak berbaloi sebab macam buang masa je. Ini kalau sembang peribadi, kalau ada orang PM kita, kita boleh balas. And then kalau ada siapa-siapa yang kita follow, ada idea baru, dia akan muncul notification kat sini. Okay? Kalau siapa-siapa yang kita follow ataupun kita punya idea orang follow,
dia akan ada notification kat situ. Okay. And then notification ni secara umum lah, macam apa-apa yang ada related dengan kita punya nama dekat TradingView, dia akan muncul kat sini. Okay. Ini untuk kalau sekiranya kita punya broker langgan TradingView. Contoh kalau M Plus ada langgan TradingView, bolehlah tekan buy sell dekat sini, tapi M Plus tak langgan lah. Yang ni sepatutnya market depth untuk TradingView. Tapi market depth dia tak cantik. Dia tak, ialah sebab TradingView dia tak deal dengan M Plus ke apa kan. So dia tak nampak macam M Plus punya market depth. Sepatutnya kita boleh gunakan yang tu. Okay. And then kalau sekiranya tuan-puan ada masalah dengan TradingView, boleh tekan yang bantuan ni kat bawah sekali ni, pusat bantuan. Yang ini pilih pelbagai alat. Yang ni saya tak tahu apa benda ni. Saya tak tahu ni. Dia mungkin dia rekod sejarah lah kot apa yang kita dah buat. Tapi pusat bantuan ni kalau ada apa-apa masalah, boleh hantar tiket tiket sokongan. Maksudnya kita kena hantar lah dekat TradingView. TradingView akan respon. Tapi lambat lah. Okay, tapi lambat. Biasanya sehari lah. And then dia dah ada FAQ, frequent asked question. So boleh tengok lah apa masalah-masalah, soalan-soalan lazim yang apa semua yang ada kat bawah tu. Okay. Cumanya dia hidden sikit bawah sekali ni, macam orang tak perasan pun benda tu wujud kan. Okay. And then apa yang sepatutnya saya discuss malam ni kat sebelah tepi ni. Cumanya kita dah 11.41 dah. Mungkin kita buat sesi satu lagi lah, mungkin besok malam. Okay, kita sambung besok malam. InsyaAllah kalau saya tak penat sangat, kita buat besok malam. So saya nak explain ni, tepi-tepi ni tak banyak pun sebenarnya. Cuma dia akan jadi banyak bila dah masuk ni, apa benda-benda ni nak pakai macam mana. Itu dia akan jadi banyak. So ni semua ni. And then nak buat channel lah dan sebagainya. And then dia akan jadi lagi lama sekiranya saya dah explain macam mana cara nak buat wave, Elliott wave, nak gunakan garisan kitaran lah apa semua kan. Corak segitiga lah, corak ABCD yang harmonic pattern tu. And then ini sekejap je lah yang nak buat ukuran-ukuran tu sekejap je. Ini nak tambah simbol kan, macam-macam simbol kita boleh tambah dekat sini contoh kan. Tambah kat situ simbol boleh. Tak perlu buat conteng lah. Biasa saya suka conteng kan macam tu. Nanti lambat sikit. So kalau kita letak simbol tu dia lagi cepat lah. Okay. Apa lagi ya? Magnet. Magnet ni kalau kita nak supaya apa yang kita plot dia terus lekat dekat harga. Nanti saya akan tunjukkan lah. Okay. And there is bin ni paling penting lah. Kita nak delete apa benda yang kita dah pasang tu, kita tekan kat sebelah situ. Mungkin insya-Allah besok lah. Okay, besok malam kita sambung. Kat bawah ni berapa banyak time frame. Contoh kita nak setahun je, di paparan untuk selama setahun je. Okay, kita tekan yang setahun. Okay. Kalau kita nak semua, tekan semua. Kalau kita nak 5 tahun, paparan dia hanya 5 tahun. Dia punya data dia tu. Okay. Ini nanti kita akan pergi sebelah kiri semua, bawah ni dan sebelah sini, bawah sekali ni. Okay, bila dah settle yang tu, kita dapatlah conclude yang ini. Okay. So malam ni tak habis lagi lah. So baru sebahagian sahaja. Jadi baru kita pergi yang ini, indicator. Okay. So saya ingat sampai situ dahululah malam ni. Ada soalan tak? Ada soalan tak? Cuma yang bahagian alert tu kena godek balik sebab saya pun dah confused dah macam mana cara nak pasang alert tu. Saya pun dah lama kan tak pasang. Okey, ada soalan setakat ni? Saya ingat sampai situ dahululah. Kalau tak ada soalan, kita bersurai dahulu. InsyaAllah kita buat live besok balik, besok malam. Okay. Betul lah, tak ada soalan. Kalau tak ada soalan sampai di situ dahululah. So kita tangguhkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.